Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Gerakkanlah hatimu untuk menjangkau orang yang sesat. Ayat pembukaan kita diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 21 yang berbunyi, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu mahu tetap menduahkan hati? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika baik itu Allah, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Saudara-saudari, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10, Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam kerana orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Ini adalah sesuatu yang Tuhan suka tentang Elia, iaitu kegairahannya untuk Tuhan. Dia berasa sangat sedih apabila orang melayani Tuhan-Tuhan yang lain dan telah mengabaikan rumah Tuhan. Jadi dia berkata, Tuhan, Engkau telah memberkati mereka dengan begitu banyak dan sekarang mereka tidak mahu melayani Engkau lagi. Biarkanlah hujan tidak turun, supaya mereka akan berlapar untuk seketika dan mereka akan berpaling kepada Engkau. Kegairahannya untuk Tuhanlah yang menyebabkan dia menyeru kemarau. Dia bukan saja cuba menghukum orang ramai, tetapi Tuhan melihat hatinya. Inilah jenis pemikiran yang Tuhan mahu kita miliki tentang kerajaannya. Apabila kamu melihat orang yang berdosa di kawasan kejirananmu, sekolahmu, tempat kerjamu, bandarmu, atau negaramu, berikanlah perhatian, gerakkanlah hatimu untuk berdoa, dan kemudian pergilah jangkau mereka dengan Injil. Saudara-saudari, ingatlah bahawa terdapat 150 orang nabi lain yang bersembunyi pada zaman Elia. Mereka tidak tergerak dengan apa yang berlaku di negeri itu, walaupun mereka tidak menyembah Baal. Tetapi Elia menonjolkan dirinya untuk Tuhan. Dia tergerak untuk berdoa. Inilah sebab yang sama yang kamu dapat lihat pada sesetengah orang Kristian yang begitu bersemangat dan gairah tentang perkara-perkara Tuhan hari ini, menyelamatkan jiwa ke dalam kerajaan, manakala yang lain kelihatan sibuk dengan perkara-perkara daging. Jadilah seorang yang berbeza, bersemangat untuk Tuhan. Sibukkanlah dirimu dengan aktiviti penginjilan dan penyertaan untuk menjangkau orang yang sesat di dunia kita. Alkitab mengatakan bahawa Tuhan tidak ingin sesiapa pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Kamu boleh membuat perubahan kerana kamu adalah juru cakapnya dan huluran tangan keselamatannya bagi mereka yang berada di duniamu. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah Injil dan kerana membenarkan aku menjadi penjaga mesej kebenaran. Rohku membara di dalam diriku untuk menjangkau mereka yang belum mendengar firman keselamatan, dan aku bersyafaat untuk mereka. Aku akan terus menjangkau orang di duniaku
sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Mazmur 69 ayat 9, Yeremia 20 ayat 9, Roma 1 ayat 16 dan 1 Korintus 9 ayat 16. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.